Okay ya. Jadi kita akan mulakan. Alright, so the first chapter, Introduction to Economics. So what is the learning outcome? At the end of the chapter, what students would understand, yeah. So they should be able to interpret the definition of economics and distinguish the scope of economics. Okay, so memahami ekonomi, definisi dia dan juga dapat membezakan scope of economics. Describe the three economic concepts, scarcity, choice and opportunity cost. Discuss and illustrate the production possibilities curve. Describe the economic problems. Differentiate the four types of economic systems. Yeah, so ini basically apa yang kita akan belajar dalam chapter 1. Right? Alright. So economics, yeah. So economics is the most important aspect in human life. Ekonomi ni sangat penting, ya. Kita kadang tak sedar that actually the daily activities yang kita buat itu memang deal dengan economics, ya. So that's why economy is very important dalam kehidupan kita, di dalam negara, dalam dunia, memang sangat penting. Okay, right. So the desire of human being is unlimited and will try as hard as possible to fulfill their demand to maximize satisfaction. So manusia diciptakan oleh Allah mempunyai nafsu. Ya, so kehendak. So nafsu atau kehendak itu terlalu banyak dan tidak ada kesudahan. Okay, jadi kita sebagai manusia, we will try our best to fulfill our desire, to fulfill our demand. Ya, why? To maximize our satisfaction, untuk memaksimumkan kepuasan kita. Ya, okay, so itu adalah nature of human beings. However, economics face limited resources or factors of production. Tetapi masalah ekonomi adalah sumber yang ada itu tidak mencukupi, limited. Yeah, so that is basically economics lah. Economics study how people fulfill their unlimited desire or unlimited wants with the limited resources. Jadi ekonomi ni membincangkan tentang bagaimana human beings memenuhi dia punya kehendak itu dengan sumber yang sedikit atau tidak mencukupi. Right? So we move to the definition of economics. So economics is defined as a social science that studies how people and society organize scarce and limited resources to satisfy unlimited human wants. Jadi definisi dia adalah, ekonomi dia adalah study of social science. Social science that study how people organize the resources, scarce and limited resources to satisfy unlimited human wants. Bagaimana kita sebagai manusia menguruskan resources yang tidak mencukupi ini untuk memenuhi kehendak kita yang banyak. Okay, right. So resources ni juga dipanggil sebagai factors of production. Factors of production. Jadi factors of production ini adalah resources that used to produce goods and services. Sumber digunakan untuk menghasilkan barang dan juga perkhidmatan. So basically there are 4 factors of production atau 4 resources. So kita ada land, labor, capital, entrepreneur. Land, labor, capital, entrepreneur. So ini adalah 4 jenis factors of production ataupun resources ataupun sumber lah. Okay, so land. So what is land? So land ni adalah anything that we can get from nature. Natural resources that derive from the earth or land itself. Anything that we can get from nature lah, natural resources. Contoh macam timber, oil, coal, soil, water. Air pun land jugalah. So land ini adalah semua benda yang kita akan dapat yang diciptakan oleh siapa? God. Created by God, Allah lah. Created by Allah. Right, so dalam ekonomi, setiap sumber ini akan mempunyai return ataupun reward lah. So untuk land, the return to land adalah rent, sewa. So number 2, labor. Okay, so siapa labor? Labor are workers. Defined as people who contributes their energy mentally and physically to earn wages or salary. So labor ni adalah people, kita lah, kalau kita bekerja kita akan contribute kita punya tenaga kita dari segi mental dan juga physical. Kenapa kita bekerja? Sebab kita nak earn wages. Okay. So labor ni
kita kategorikan ada 3 lah ya, skill worker, semi skill worker, unskilled worker. Skill worker ni adalah professionals lah, professional, dia mempunyai higher level of education lah, macam doktor, lawyer, guru dan sebagainya. Semi skill worker adalah semi professional ataupun dia punya level of education dia moderate sajalah. Contoh macam technician, clerk. Unskilled worker pula, unskilled worker ni tidak professional dan dia tidak memerlukan background education yang tinggi lah. Tak perlu, dia tak ada minimum education level lah. Contohnya macam buruh kasar dan juga cleaner. Right? Okay, so kenapa kita bekerja? Kita bekerja adalah kerana kita nak earn wages or salary. So the return to labour adalah sama ada wages ataupun salary. Right. So di sini boleh tak sesiapa differentiate apa itu apa beza antara wages dan juga salary? Ada idea tak siapa yang boleh explain sikit? Wages tu apa? Salary tu apa? Okay, cepat try. Salary tu macam setiap bulan dia akan dapat amount yang sama. Okay, kalau wages? Wages tu dia ikut macam ikut berapa jam ke, berapa hari kerja. Okay, baru good. Dapat. Okay, good. Wages ni adalah payment dia tidak fix. The payment is not fixed. Maknanya dia based on hour ataupun hari. Tapi mostly based on hour lah. So wages ni adalah tidak tetap. Contohnya kalau kita kerja 5 jam, kita akan dibayar 5 jam bekerja. Contohnya sejam kita akan dapat RM40. So 5 jam, darabkanlah 5 jam bekerja tu dapat berapa contohnya. Ataupun RM10, darab 5 jam berapa. Tu wages, tidak tetap. Kalau kita tak hadir pada waktu tu, mungkin kita tak akan dapat gaji pada hari tersebut lah. But salary adalah fixed payment. Maknanya setiap bulan kita akan dibayar gaji yang fixed. Regardless what happened. Okay. So ini membezakan antara wages dan juga salary. Okay, thank you. Very good. Okay. Kita tengok pula resources yang ketiga iaitu capital. Okay. So macam land, labor, kedua-dua itu adalah dicipta oleh Allah. Dicipta oleh Tuhan. Tapi capital ni adalah sumber yang dicipta oleh manusia, tetapi ialah idea Allah berilah, tapi dicipta oleh manusia. So capital adalah stock of goods created by society or by people to help them in the production of goods and services. It is a man-made good used to produce other goods and services. Maknanya capital ni adalah diciptakan oleh manusia untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan yang lain. Okay? Contohnya di sini. Kalau kilang, takkan kilang nak guna labor je kan? Nak guna buruh je. Bila production tu nak siap. So, nak mempercepatkan production process, kita gunalah machinery. So, machine tu adalah capital, betul? Macam kita nak jahit baju, kita ada butik. So, butik takkan nak guna buruh je jahit guna tangan kan? Itu pun still ada equipment. Ada jarum, ada benang. So, kita nak mempercepatkan dan membantu production process, kita menggunakan capital lah, machine, sewing machine. So that's why kita guna machine, tools, equipment, building. So that is considered as capital. Okay? Right. So what is the return to capital? The return to capital is interest. Right? Okay, and the last one is entrepreneur. Okay, so entrepreneur ni siapa? Dia usahawan lah. It is usahawan. Refers to a person who has the ability of planning, organizing, directing and controlling. So entrepreneur ini is a person who organizes the other factors of production to produce goods and services. Jadi entrepreneur usahawan ni dia akan menggunakan land labor capital tadi itu untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Contohnya kita kata barang kosmetik kan, kecantikan ataupun makanan kesihatan. Sekarang ni kita tengok ramai sangat usahawan-usahawan makanan kesihatan atau produk kecantikan ni. Jadi contohnya lah kalau dia nak menghasilkan makanan kesihatan itu, dia perlukan land tak? Perlulah land. Dia perlukan land, natural resources. Dia perlukan air, dia perlukan herba-herba. Itu adalah dia punya resources, land. Dia perlukan labor? Yes. Of course lah dia perlukan labor untuk menghasilkan barang.
dia perlukan labor untuk menjadi dia punya PA, setiausaha, dia perlukan dia punya manager, dia perlukan juga macam-macam lah labor untuk menguruskan, untuk menjual. Sales person juga dia memerlukan juga agent tu semua labor dia. Dan yang ketiga capital. Perlu tak mesin? Perlulah. Mesin, factory dia perlukan kilang, dia perlukan mesin untuk menghasilkan produk yang dia nak hasilkan itu, iaitu produk kesihatan itu. Okay, so itu adalah basically usahawan, right? Okay, so the difference between entrepreneur dan juga labor adalah entrepreneur ni dia take a risk. They are able to take risk. Mereka berani untuk mengambil risiko. So that's why dia menjadi usahawan. Risiko apa? Risiko sama ada untung atau rugi. Okay, so tapi kalau labor ni dia tidak sanggup mengambil risiko. Dia risk averse. Bila dia risk averse bermaksud dia tidak sanggup mengambil risiko untung dan rugi. So that's why dia decided untuk menjadi labor, bekerja dengan entrepreneur dan mendapat gaji setiap bulan. Okay, right. So what is the return to entrepreneur? The return to entrepreneur adalah profit, untung. Alright. So factors of production yang kita belajar ini, they are limited and society will try to use them efficiently to produce goods and services, which later satisfy the unlimited ones. Maknanya resources yang ada digunakan untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan dan kemudiannya akan memenuhi kehendak yang banyak. Okay, so far faham tak? Okay semua? Faham. Okay, so next kita pergi kepada unlimited ones. Okay, right. So unlimited ones ni terdiri daripada goods dan juga services. So kita demand goods, kita juga demand services. Okay, so goods adalah something that is tangible lah. You can see, you can touch macam books, car, computers and so on. But services, it is non-tangible. Tak boleh lihat, kita tak boleh pegang. So it is something that we can have the benefit only lah. So we can own the benefit. We can gain the benefit. Contohnya macam transportation, education. Macam sekarang education, awak tak boleh lah bawa balik, tak boleh pegang, tak boleh lihat lah education. Tetapi you can have the benefit of education, right? Right. Okay. So now we go to the scope of economics. Okay, ekonomi ni something yang besar. It's very wide. Tapi dia differentiated in terms of micro dengan macro. Microeconomics, micro level, macro level. So microeconomics ni adalah something yang micro. Micro ni maksudnya kecil. Bermaksud ekonomi will be analysed very specifically, very detailed, individual unit. So kita analyse sekecil-kecil ekonomi itu secara terperinci. Itu adalah microeconomics. Contohnya, kita tengok hutan kan, hutan yang besar. So bila kita tengok hutan yang besar, kita tak tengok hutan tu sebagai besar, tak. So kita pergi dan masuk ke dalam hutan dan kita study each and every tree in the forest, and then kita melihat dan study kehidupan di dalam hutan itu. So bila kita study secara terperinci kehidupan flora and fauna and so on di dalam hutan itu, then itu dipanggil sebagai microeconomics. Kita study dengan secara detail dan terperinci. Contohnya dalam ekonomi, kita tengok how much cloth to produce. Kita spesifik berapa banyak baju dihasilkan. How much Honda Civic to produce. Kereta apa pula dihasilkan. Harga vegetables, harga sayur-sayuran. Price of medication, harga ubat-ubatan. So itu adalah microeconomics. Okay. So on contrary, macroeconomics pula apa? Macroeconomics ni dia deal ekonomi yang besar. And a bigger perspective. Bigger scope. Analyze economy as a whole. It looks at aggregate. It looks at entire economy. Dia melihat kepada keseluruhan ekonomi. Contoh macam tadi forest, hutan. So hutan itu bila kita tengok hutan tu besar dan kita kata okay, the forest is big and the forest is green. Macam tu je. So kita lihat secara besar. Kita tak pergi ke dalam dan study each and every tree in the forest. So makro maksudnya kita tengok secara besar lah. So something that we deal makroekonomik ni contohnya macam kita lihat kepada gross domestic product in Malaysia, pendapatan negara Malaysia, pendapatan negara luar negara, US and so on. Kita bercakap tentang export, import, quantity of palm oil exported.
So export and import tu adalah macroeconomics. Benda besar, export import. Yeah? And then kita tengok harga rumah secara keseluruhan pada tahun-tahun tertentu. Kita tengok harga consumer price index. Kita lihat consumer price index ni adalah dia ada harga-harga barang keperluan, ya, macam cooking oil, harga gula, harga-harga beras, barang keperluan di dalam consumer price index. So bila kita tengok consumer price index tu, itu adalah something yang besar. Kita melihat inflation, kita melihat pengangguran, unemployment, kita melihat policy, itu semua adalah macroeconomics. Okay, so you should be able to differentiate between microeconomics and macroeconomics. Okay, boleh? Can we continue? Boleh. Alright. Okay, so now we go to the basic economic concept. So this is the most important part in this chapter. Please remember that, yeah? The most important. Okay, so the basic economic concept ada 3 lah. So there are 3 concepts. There are scarcity, choice and opportunity cost. Scarcity, choice and opportunity cost. Okay, so kita tengok setiap satu. So what is scarcity? So dalam bahasa Melayu, scarcity adalah kekurangan. Ya, kekurangan. So macam mana berlakunya kekurangan? Scarcity. Okay, so scarcity atau kekurangan ni berlaku disebabkan oleh masalah ekonomi tu tadi, di mana the unlimited wants of human cannot be fulfilled by the limited resources. Maknanya kehendak kita yang banyak ni tidak boleh dipenuhi oleh sumber yang sedikit. So because of that, kita menghadapi masalah scarcity, kekurangan. Boleh faham? Okay. Dan because of the scarcity itu, kita tidak boleh mendapat semua kehendak kita, then we have to make choice. Betul? So we have to make choice. Kita buat pilihan. So we will make choice that will the best choice as possible. Yeah? So kita akan cuba buat pilihan yang terbaik. So kalau kita ni adalah pengguna, consumer, we will make choice that will maximize satisfaction. Kalau kita ni adalah producer, we will make choice that minimize cost and maximize profit. And if we are government, then we will make choice that to maximize society's welfare. So ini adalah pilihan. Dan setelah kita membuat pilihan, kita akan menghadapi opportunity cost ataupun cost lepas. So opportunity cost ini adalah the number of goods foregone to make the best choice ataupun the best alternative foregone. Ataupun kita kata second best choice that will be sacrificed. So bila kita buat pilihan, kita ada beberapa pilihan, dan bila kita dah decide sesuatu yang kita nak pilih itu, then pilihan lain itu kita terpaksa lepaskan. Kita terpaksa korbankan. So itu maksudnya opportunity cost. Right? So actually, the basic economic concept ini adalah something yang kita deal every day. Any decision that we make in our daily life, adalah memang sangat-sangat sinonim dengan basic economic concept. Sebagai contoh, awak lapar kan? Contohnya awak ada RM2 lah, kita kata RM2. So you have RM2 only with you, and then awak lapar, then awak keluar dekat gerai, awak nak sarapan. So dekat gerai tu, awak tengok ada nasi lemak, ada mi goreng. So nasi lemak harganya RM2, mi goreng harganya RM2. So because you are so hungry, kalau boleh awak nak kedua-duanya. Unlimited wants, ya? Yeah? Okay, so awak menghadapi masalah di situ. Awak ada RM2 saja. Bermaksud awak punya resources tidak mencukupi. You have RM2, your resources is not enough, yeah? Then you are facing with scarcity. So bila awak menghadapi masalah itu, awak akan buat apa? You will make choice. Awak tak beli dua-dua, betul tak? Tak cukup duit. So you make choice. And then you will make choice that maximize your satisfaction. And if you punya favorite adalah nasi lemak, then you will buy nasi lemak. Okay? Right. So what happened to mi goreng tadi tu? Mi goreng tu adalah opportunity cost. Okay? And if you are producer pun sama juga. Kalau awak adalah business person, awak nak buka bisnes sama ada awak in between, nak buka sama ada buka bisnes makanan atau awak nak buka bisnes kosmetik. Okay? Of course, awak memerlukan modal yang besar. Awak tak boleh buka kedua-dua bisnes yang pada masa yang sama. Modalnya besar. Then you are having scarcity lah. Yes. Kenapa?
because you don't have enough capital ataupun modal to open these two businesses. So that's why you, as a producer, you must make choice, and you will make choice that maximize profit and minimize cost. Jadi maybe dalam zaman pandemik ni tak sesuai nak buat business kosmetik. So it's better kalau you buat business makanan lebih menguntungkan. Okay? Jadi awak buat pilihan untuk buat business makanan, then business kosmetik itu akan menjadi your opportunity cost. And even government. So government pun dia selalunya akan provide facilities kepada rakyat, betul? Contohnya di sesebuah kawasan tu dia memerlukan sama ada hospital dan juga sekolah. Okay, so nak membina hospital dan sekolah itu memerlukan bajet yang tinggi. The cost is very high, millions. So because government don't have enough money or budget, then government cannot produce both hospitals and schools. So the government having ataupun facing scarcity. So because of that, government akan pilih mana satu yang paling penting di dalam kawasan tersebut. So bila government lihat, maybe ramai orang-orang tua di sana, ramai budak-budak kecil baby, ramai ibu-ibu yang mengandung, then government rasa, okay, government lihat ada juga sekolah yang berada di kawasan-kawasan yang tak begitu dekat, tetapi ada juga sekolah di kampung-kampung bersebelahan ke apa ke kan. So maknanya masih lagi boleh ada sekolah tapi hospitalnya tidak ada langsung. So bila government melihat kepada itu, then government decided to produce hospital. So the opportunity cost will be school. Okay? So boleh faham tak? Boleh. Boleh ya? Faham. Okay, alright, good. Jadi saya akan stop di sini. So you need to understand up to this point untuk hari ini. Right? Next class kita akan go further. Kita akan belajar pula production possibilities curve and so on. Okay. Any question? Ada tak soalan nak tanya yang tak clear, tak faham? Balik, Madam boleh terang balik yang choices tadi, choice. Okay, choice. Choice tu adalah pilihan. So scarcity, choice, opportunity cost. Bila awak menghadapi masalah kekurangan kan, kekurangan tu bermaksud awak tidak boleh memenuhi kehendak awak kerana terdapatnya sumber yang sedikit. Jadi awak menghadapi masalah kekurangan, tak cukup duit contohnya kan. So because of that, awak buat pilihan. So awak akan buat pilihan yang terbaik untuk hidup awak, untuk diri awak. Jadi awak akan buat pilihan yang akan meningkatkan kepuasan awak. Faham tak? Contohnya pasal makanan tadilah, duit awak setakat itu sahaja. Jadi awak kena pilih. Awak tak boleh beli mi goreng, nasi lemak pada masa yang sama sebab tak cukup duit contohnya lah. So awak akan pilih satu yang terbaik. Yang terbaik itu yang akan memuaskan kepuasan awak, memaksimumkan kepuasan awak. Then pilihan yang awak tidak pilih itu adalah menjadi something yang awak tak pilih itu akan menjadi costly fast. Boleh faham tak? Boleh. Okay, Any other question? Semua okay? So far so good Okay. Alright. So saya minta you all jangan lupa basic economic concept tu. So please remember the basic economic concept because we will continue with the lesson seterusnya itu sangat dia adalah the continuance of this basic economic concept lah. Okay? Right. So itu saja untuk hari ini. Thank you so much. We will see you again next week insyaAllah. Right? Okay, thank you. Assalamualaikum. Salam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Welcome. Thank you, Madam. Attendance dekat YouFuture. Okay, don't forget to tick your attendance via YouFuture. Okay. Okay? Jangan lupa. Okay. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Okay. Madam, Madam. Ya. recording ni Madam nak share? Ya, saya share nanti. Tapi saya Okay. share saya masuk YouTube. Sebab